anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Operasi Sekolah Azman Adenan dilantik sebagai Ketua Pengarah Pendidikan yang baru buka kuasa 20 Februari 2024. Kementerian Pendidikan KPM menerusi satu kenyataannya menyebut bahawa Azman yang berpengalaman lebih 34 tahun dalam bidang pendidikan berkelulusan ijazah sarjana muda sastra pengajian Melayu dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan ijazah sarjana kepimpinan dan kepengetuaan dari Universiti Malaya UM. Menurut KPM lagi, Azman berpengalaman memimpin institusi pendidikan pada pelbagai peringkat termasuk sebagai Pegawai Pendidikan Daerah Segamat, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Johor dan Pengarah Pendidikan Negeri Johor. Program pensijilan instrumen berasaskan kompetensi penilaian tingkah laku kendiri bersandarkan peristiwa diperkenalkan bagi memperkemas sistem pengurusan bakat kepimpinan di institusi pendidikan tinggi awam IPTA di negara ini. Pada majlis apresiasi program pensijilan instrumen berasaskan kompetensi di Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT Muhammad Azhan Muhammad Amir berkata, buat masa ini 51 peserta berjaya melengkapkan program pensijilan instrumen berasaskan kompetensi penilaian tingkah laku kendiri bersandarkan peristiwa peringkat kebangsaan. Mereka terdiri daripada peserta Kod 1 dan Kod 2 dari 20 buah universiti awam yang diberi amanah memantapkan peranan sedia ada kumpulan pentadbir dalam menguruskan bakat kepimpinan di institusi masing-masing. Arkib Negara Malaysia ENM akan melaksanakan program Arkib Community iaitu sebahagian daripada usaha jabatan itu bagi memasyarakatkan arkib untuk memperkasakan peranan masyarakat dalam memelihara khazanah warisan negara. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agodaga berkata, menerusi program itu, pihaknya akan berusaha mengumpulkan semua dokumen dan bahan berkaitan sejarah negara untuk disimpan di ENM. Beliau menyatakan perkara itu kepada pihak media selepas merasmikan wacana ilmu sempena peristiwa pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1956 dan pelancaran buku Karotungku 1957 hingga 1963, lakaran eksklusif Bapa Kemerdekaan Bapa Malaysia di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan di Ibu Negara. Sekian saja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama kami semestinya di saluran IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan ribat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berkhemah. Ia bermula dari rumah kita. Kapsul masa.
Pada tanggal 12 Julai 2011, kursus tahsin bacaan Al-Quran peringkat antarabangsa telah berlangsung di Hotel Mandarin Court Kuala Lumpur. Kursus tahsin ini diadakan selama 4 hari dan dihadiri oleh seramai 50 orang peserta dari negara-negara yang kurang membangun yang mutu bacaan mereka kurang memuaskan. Penganjuran kursus ini dilaksanakan bertujuan bagi meningkatkan lagi kemahiran bacaan Al-Quran peserta yang merangkumi tajwid, fasahah, taranum dan seni suara. Kursus ini juga dapat meningkatkan kualiti dan kemahiran bacaan Al-Quran para peserta. 4 sesi ceramah dan bengkel dikendalikan oleh penceramah dan fasilitator yang berpengalaman iaitu Datuk Salahuddin Omar, Datuk Haji Muhammad Hasri, Muhammad Farid Rafi Abdullah dan Abdul Rahim Ahmad. Majlis penutupan telah disempurnakan oleh Datuk Salahuddin Omar. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Setakat ini tidak menerima sebarang permohonan daripada mana-mana pihak. Terdapat trailer rosak di kilometer Pastinya di IKIM FM, 454 arah utara. inspirasi utama anda. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وخصوصا في فلسطين وارفع عنهم القهط والبلاء والحرب والاعتداء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ibu 102.7 FM. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Kitab Bicara Darah Wanita, Syarah & IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas & IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur, Laporan Khas dan bacaan surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh dalam Inspirasi Ilmu dari 10 pagi hingga 1 tengah hari. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Saleh. Kita berketirai untuk pertemuan di Inspirasi Ilmu jam 10 pagi ini sampai 1 tengah hari nanti. Macam biasa selama 3 jam ini akan kita bawakan perkongsian jadual kita, siaran kita, rancangan yang kita pun siap sedia untuk edisi hari ini. Hari Rabu bersamaan 21 Februari 2024, 11 Syakban 1445 Hijriah. Moga baik-baik juga untuk anda yang dah pun mula
bekerja bertugas dengan cara masing-masing. Dan jangan lupa untuk kita buat persiapan lebih awal supaya tugasan kita pun baik-baik saja. Selalu kan kita pesan-pesan sedemikian sebab setiap hari rutin kita tu mungkin berbeza-beza. Ada kekangan, ada dugaan cabaran. Walaupun kita tahu kita nak buat perkara yang sama, tetapi perjalanan itu mungkin beza-beza. Kan ada juga cabarannya. Tapi tak apa, sabar, tenang-tenang dan usaha dengan sebaik-baiknya. Okey? Dan dalam hidup kita ini, kita perlu bersyukur dahulu, baru bahagia datang. Sebab pesan para alim ulama berkaitan, bukan bahagia yang membuatkan kita bersyukur, tetapi bersyukur itu yang membuatkan kita bahagia. Syukur dahulu dalam setiap perkara, kecil ke besar ke, dugaan, cabaran, syukur dahulu. Moga-moga Allah datangkan perkara yang baik-baik untuk kita semua, insyaAllah. Okay? Selepas ni ada rancangan Kelvin bertanya. Tonton di Facebook Live IKIM FM. Beribu dahulu bersama dengan Halim Ahmad. Lagunya Assalamualaikum. Semoga tenang untuk anda, sejahtera untuk anda, insyaAllah. Okay? Kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, syuni pin'an, anibarakum barakam. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, syuni pin'an, anibarakum barakam. Salamku tuju buatmu, tanda kasih kau dan aku, biar pertama kali bertemu. Ukhuwah harus bersatu, lain bangsa, lain bahasa, lain fahaman, lain budaya. Ayo bersama kita ucapkan Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, syuni pin'an, anibarakum barakam. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, syuni pin'an, anibarakum barakam. Ada miskin, ada kaya, ada majikan, ada pekerja, namun jangan pula lupa hormat dan saling memulia. Biar pendapat tak sama, jangan selagah dan sengketa, segera ucap Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, syuri pin'an, anibarakum barakam. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, syuni pin'an, anibarakum barakam. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, syuni pin'an, anibarakum barakam. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, syuni pin'an, anibarakum barakam. Salamku tuju buatmu. Jom
beramai-ramai ke program Kesuma Madani, Tahun Baru Cina dan Karnival Latih Madani. Bertempat di Dewan Peng Yang Wat, Bukit Bertajam, Pulau Pinang pada 24 Februari, Sabtu ini. Anda berpeluang beramah mesra bersama Menteri Sumber Manusia Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Antaranya senam robik, kejohanan isukan, kelas membuat kek, kelas solatkan, bengkel gubahan bunga dan macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Jumpa anda di sana. Encik Fahim, ada dengar tak IKIM FM nak terbitkan pelbagai rancangan khas Ramadan tahun ni? Ada peluang tak untuk kita jadi penaja? Serius ke Encik Imran? Bagus tu. Jomlah kita sertai dan semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkat ni bersama IKIM FM. Macam mana nak jadi penaja? Senang je Encik Fahim. Kita hubungi je nombor ni 017-345-2564 atau 012-686-9236. Terbaik, produk kita pun boleh sampai kepada lebih 1 juta pendengar. Apalagi, jom kita sertai sebagai rakan penaja dan menjadi sebahagian dari pengalaman Ramadan yang bermakna bersama IKIM FM. Dengar IKIM FM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan MyTV mana-mana di peranti pintar anda. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Kita bersama-sama di IKIM, inspirasi utama anda. Dan nak teruskan lagi bual bicara kita pada pagi ini, rancangan Kelvin Bertanya. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM, juga di YouTube Live IKIM FM. Dan kita nak sama-sama bawakan perkongsian ini untuk dengarkan lagi perkongsian pertanyaan soalan dari saudara Kelvin Q dan juga jawapannya, perbincangannya yang akan sama-sama kita bawakan dari Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan yang dah pun ada bersama kita dekat talian ketika ini. Jom nak mengalu-alukan kehadiran Dr. HD yang dah pun ada bersama kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, sihat insya-Allah. Ya, kan dapat lagi bertemu Doktor. Syukur banyak-banyak sebab setiap kali kita bersiaran pasti ada soalan-soalan tu orang kata macam baru terfikirlah macam tu. Kita ni pun masih lagi belajar dan sama-sama berkongsi soalan-soalan dari saudara Kelvin Q. Terima kasih kita ucapkan kepada Kelvin Q sebab sentiasa ada je nak tanya tu kan. Doktor, macam mana okeykah semua persiapan perjalanan, jadualnya di sana Doktor? Alhamdulillah, pertamanya kita syukur sebab dengan izinnya, kerahmatannya Allah berikan kesihatan. Itu yang penting DJ Syafiq. Tanpa kesihatan kita tidak mampu untuk melakukan kerja-kerja dakwah, khususnya dakwah lah. Dan insya-Allah sekarang ni usaha untuk membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia sedang giat diusahakan, dan insya-Allah pada hujung tahun 2025 kita mohon pada Allah kita selesai dalam proses pembinaan insya-Allah. Amin. Kita doakan Doktor semoga semuanya buat baik saja dan dapat capai hajatnya tu kan. Kita harapkan ramai lagi sahabat-sahabat kita yang sama-sama boleh bantu, nak jadi sukarela ke kan, nak buat infak sedekah ke, type saja buat carian Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Nanti kita boleh sama-sama sertai di situ kan. Okey Doktor, jom kita nak teruskan untuk siaran kita pada kali ini. Kita nak bawakan perkongsian dari soalan saudara Kelvin Q. Jom kita sama-sama dengarkan apa soalannya tu. Macam mana jika terdapat rumah ibadat Islam dan bukan Islam berkongsi ruang yang sama? Maksudnya dalam rumah tu kita duduk tapi dikongsi ruang sama. Contohnya ruang untuk beribadat, kalau yang kiri untuk orang Islam dan yang kanan bukan untuk yang beragama Islam. Atau ada ruang parking ke dan sebagainya ke? Boleh tak Doktor sharekan macam mana kalau ada rumah ibadat yang berkongsi ruang? Terima kasih. Okey Doktor, itu dia soalannya. Saya rasa macam lega rasa orang Penang kata Doktor sebab dah tahu soalan tu. Kan. Terfikir juga betul Doktor sebab kalau hari ni ada tempat-tempat tertentu, kawasan-kawasan tertentu, masjid, surau yang ada berkongsi tempat parking
linkingnya contoh kan dengan rumah ibadat lain. Ataupun kalau kita tengok mungkin dekat luar negara doktor, ada tempat-tempat tertentu, tempat-tempat ibadat dia berkongsi tempat sebelah pintu sini untuk orang bukan Islam, sebelah pintu sini untuk orang Islam. Jadi masing-masing beribadat cara masing-masing. Jadi doktor, macam mana doktor dalam soalan ini untuk kita bincangkan? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah dengan keizinannya, dengan kerahmatannya, dengan kasih sayang. Amin. Semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beruntung, insya-Allah. Terima kasih pada DJ Syafiq. Subhanallah, saya usaha untuk nak hadirkan diri, tetapi disebabkan program-program yang kita akan buat pada bulan Ramadan nanti, jadi masih lagi tak dapat nak bersama di studio. InsyaAllah, walaupun kita berjauhan, tetapi teknologi itu mendekatkan kita, insyaAllah. Ya, nanti kena ajak doktor minum kopi ni baru boleh datang ni, cewa. Kena belanja makan ke macam mana ni ya? Itu kena perlu, itu pasti, insyaAllah. Ya, kan nanti kita setting. Okey, insyaAllah. Baik. Terima kasih juga kepada Kelvin, walaupun Kelvin dalam kesibukan, dalam menguruskan kerjaya, tetapi Alhamdulillah, soalan Kelvin, apabila Kelvin bertanya, menampakkan, menunjukkan keharmonian satu. Yang kedua, untuk menambahkan keilmuan sesama kita, walaupun kita daripada kepelbagaian yang pelbagai, tetapi Alhamdulillah dengan keamanan, dengan kedudukan seperti mana yang kita berada sekarang kita perlu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada para pendengar setia Radio IKIM, walau di mana jua anda berada, semoga Allah berikan kerahmatan, kasih sayang, sama ada yang mendengar di radio ataupun yang menonton di FB Live. Kan, FB Live, insya-Allah semoga ia memberi manfaat. Berbalik kepada persoalan yang disebutkan oleh Kelvin tadi mengenai tentang rumah ibadah. Ustaz nak buka di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Firman Allah, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut mengenai surah Al-Hujurat ini, maka kita faham bahawa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia daripada pelbagai, bukan saja daripada pelbagai bangsa, daripada pelbagai bahasa, daripada pelbagai tempat kelahiran, pun juga di sini seperti mana yang disebutkan dalam surah yang lain, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan bahawa manusia ini semuanya beriman kepada Allah, menyembah Allah yang Maha Esa, DJ Syafiq, Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, maka Allah mampu. Allah kata, aku mampu untuk menjadikan semua manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka ini berbeza-beza. Mereka ini yang memilih apa yang mereka mahukan. Kerana itu, pilihan itu merupakan pilihan yang telah mereka tetapkan, apa yang mereka nak tentukan di dalam khususnya di dalam bab beragama. Dan DJ Syafiq, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, saudara Kelvin, bila kita sebut mengenai tentang kesatuan umat manusia ini, sudah pasti kita secara fitrahnya kita nak beraruf, maksudnya nak berkenalan, kita nak berkebersamaan, kita nak bersaudara. Ini merupakan fitrah, dan kita semuanya sebenarnya kita berasal daripada Abul Bashar, iaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini
Inilah kesatuan kita. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut saudara, dia sebenarnya saudara ini bukanlah bererti kita sesama umat Islam saja. DJ Syafiq dan sahabat-sahabat dirahmati oleh Allah. Kalau kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 73. Surah Al-A'raf 73, tengok bagaimana bahasa yang digunakan. Wa ila samud akhahum salihah, dan kamu dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka iaitu Nabi Saleh. Perkataan saudara, walaupun mereka menentang Nabi, mereka menolak apa yang disampaikan oleh Nabi, maka kata di dalam Al-Quran bagaimana perkataan akhahum, iaitu apa dia? Saudara. Perkataan saudara, sama ada kamu ni berlainan bangsa, berlainan bahasa ataupun berlainan agama, tetapi digunakan perkataan akhahum, iaitu saudara. Begitu juga di dalam surah Hud ayat yang ke-50, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami putuskan saudara mereka Nabi Hud. Dalam ini Allah tidak mengasingkan antara Muslim dengan non-Muslim daripada segi persaudaraan. Ini asasnya, sebab kita kena faham kehidupan kita ini, kehidupan yang mana kalau kita tengok zaman baginda Nabi SAW, bagaimana Nabi menjaga hak-hak, walaupun hak itu bukan saja daripada Muslim, walaupun ia datang daripada non-Muslim, mereka yang masih lagi belum memiliki hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bagaimana kita sebagai umat Islam kena menunjukkan qudwatul hasanah, qudwah yang baik. Kita kena tunjukkan bagaimana akhlak Nabi SAW. Ni kita kena faham asasnya. Belum kita nak bicara tentang rumah ibadah, sebab kalau kita bicara tentang rumah ibadah boleh tak berkongsi, boleh tak, kita kena faham bahawa apa prinsip utama Islam itu sendiri. Itu nombor satu. Prinsip yang pertama Islam pegang adalah kita ni bersaudara. Sekiranya kita rasakan kita ni bersaudara, walaupun kita berbeza bahasa, bangsa, budaya, kemudian lagi-lagi lah yang paling besar adalah berbeza akidahnya, tetapi bukanlah bererti kita kena jauh dengan mereka. Bahkan kita kena usaha untuk berdakwah, kita kena usaha untuk menyelamatkan. Sebab tu Kelvin, saya pesan banyak kali kan, kita bila berdiskusi ni, DJ Syafiq dan sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, nilai di sana nanti hari kiamat bukan nilai pangkat, bukan nilai bangsa, bukan nilai berapa banyak anak, bukan nilai berapa banyak harta, bukan nilai apa kedudukan dia di atas muka bumi, tetapi nilai di sana adalah keimanan dan takwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita rasakan demikian, kita akan usaha, kita nak selamatkan sahabat-sahabat kita ni daripada azab Allah. Jadi kalau itulah perasaan yang wujud, sudah pasti kita tak sanggup kalau ahli keluarga kita ni binasa. Kalau kita tengok sekarang ni dalam kehidupan keluarga kita, kita tengok anak kita susah, kita akan usaha bantu. Abang kita susah, kita akan usaha selamatkan. Kakak kita susah, kita akan usaha fikirkan macam mana kita nak bantu dia. Sebab pertalian persaudaraan itu. Kerana itulah kalau kita ada perasaan persaudaraan, sudah pasti kita akan rasa, ya, kita kena berdakwah. Tak boleh, misi kita adalah misi dakwah, misi kita adalah misi nak menyampaikan, misi kita adalah untuk membantu daripada pelbagai sudut. Ini yang kita sebutkan. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut di dalam bagaimana sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang terdapat bagaimana toleransi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bertoleransi bukan saja dengan sahabat-sahabat baginda Rasulullah, bahkan di dalam sejarah bagaimana Ibnu Ishaq ketika menulis kitab sirah menyatakan ramai orang yang hari ini ketika zaman baginda Nabi masuk Islam disebabkan toleransi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda Rasulullah, bagaimana budi pekerti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Tetapi ada tapinya DJ Syafiq. Kan? Dia tak boleh kita ustaz, maknanya kalau macam tu kita boleh ikut saja apa yang kita rasa kita boleh buat. Maknanya kalau boleh kita nak berdoa bersama-sama. Kan? Dia doa kita aminkan, kita doa dia aminkan. Boleh ataupun tidak? Ada batasan-batasan syarak yang telah ditetapkan, yang telah diletakkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi SAW. Kerana itu kita kena faham daripada segi surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini, dia adalah satu panduan kepada kita. Iaitu agama kita, iaitu Islam adalah agama kita. Agama dia adalah agama dia. Walaupun nampak sama. Sebab bila kita sebut ni nak masuk bulan Ramadan ni kan DJ Syafiq, kita puasa. Dalam agama Buddha pun ada puasa. Dalam agama Kristian pun ada puasa. Dalam agama Yahudi pun ada puasa. Dalam agama Hindu pun ada puasa. Maknanya puasa kita dengan puasa mereka adakah sama? Itu persoalan dia. Sudah pasti kalau kita faham di dalam surah Al-Kafirun yang selalu kita baca ni, sudah pasti kita kata, agama dia adalah agama dia walaupun istilah ataupun walaupun nama itu nampak sama, tetapi agama kami adalah merupakan agama kami yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Dan persoalan paling besar, boleh ke kalau macam tu, tadi kita kata agama dia, agama kami kan Kelvin kan? Jadi boleh tak kalau kita nak bina rumah ibadat, yang mana rumah ibadat tu mungkin dalam satu bangunan, kemudian bila sampai waktu subuh, orang Islam datang. Kemudian bila sampai waktu yang lain, agama lain pula menggunakan. Ataupun kalau kita berkongsi parking, contohnya ialah macam ada memang banyak sebenarnya di Tongkang Yat. DJ Syafiq, Tongkang Yat ni saya pernah mengajar kuliah dulu waktu duduk di Kedah. Di Mergong. Di Mergong ni ada masjid namanya Masjid Ihsan. Orang Masjid Ihsan kalau dengar ni, dia kata ustaz sebut masjid saya ni. Masjid Ihsan dekat Tongkang Yat, orang Kedah. Sebelah tu masjid. Sebelah kanan, kalau kita menghadap sini, belah kiri masjid, belah kanan tu tokong. Jadi kadang-kadang bila mereka ada program dan sebagainya, mereka parking dalam masjid. Adakah konsep yang kita sebut wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tolong-menolong dalam kebaikan, jangan kamu tolong-menolong dalam keburukan, dalam kezaliman, dalam kemudaratan. Jadi adakah kita boleh bagi parking, ataupun kalau kita datang tak cukup hari Jumaat, sampai kadang-kadang terpaksa parking di sebelah, mereka bagi. Jadi toleransi bagaimana yang kita nak lakukan, yang kita boleh buat. Yang ni persoalan yang paling penting, yang paling besar. Nak tahu jawapannya, jangan ke mana-mana, insya-Allah. Semua kena bersedia, kongsi-kongsi kan. Selepas ini jawapan insya-Allah. Ya, masya-Allah. Itu dia, tunggu sama-sama. Kita akan dengar, akan bincang sebaik-baiknya dalam pertemuan ini insya-Allah. Okey doktor, kita rehat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 Kita berehat seketika, kekal bersama IKIM FM. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi buah tin dan zaitun dan gunung Tursina serta negeri Mekah yang aman ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Kemudian jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu,
kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Jika demikian kekuasaanku, maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, berkata tidak benar mengenai hari pembalasan sesudah ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanku mengadakan hari pembalasan itu? Bukankah Allah yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim? Surah At-Tin ayat 1 hingga 8. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul a'mal 'ala dhahril ard thalatha, talabul 'ilm wal jihad wal kasb, lianna talibal 'ilm habibullah wal ghazi waliyullah wal kasibu siddiqullah." Maksudnya, amal yang utama di atas bumi ini ada 3: penuntut ilmu, jihad, dan usaha pekerjaan. Kerana penuntut ilmu itu kekasih Allah, dan penjuang jihad itu waliullah, dan yang usaha pekerjaannya ialah siddiqullah, yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh membenarkan Allah. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh, masih temankan di rancangan Kelvin Bertanya. Jom tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM sebab kita ada secara langsung dekat situ. Boleh terus tonton, kita boleh komen, like, share banyak-banyak dalam pertemuan kita ini insyaAllah. Sebab kita nak bincang tajuk yang sangat bermanfaat, soalan dari saudara Kelvin Q tentang bagaimana kalau ada rumah ibadat yang berkongsi tempat, ruang kan antara orang Islam dan juga orang bukan Islam. Okey, soalan ini dibawakan oleh saudara Kelvin Q dan juga jawapannya kita nak bincangkan bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan atau Dr. HD yang pun masih lagi ada dengan kita dekat dalam talian ketika ini. Doktor, jom kita nak sambung lagi doktor. Bagaimana yang dikatakan soalan tersebut, apa jawapannya tu? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada DJ Syafiq, saudara Kelvin, para pendengar yang setia di Radio IKIM ataupun yang sedang melihat kehandsoman DJ Syafiq dan kita di FB. Jadi siapa-siapa yang nak tengok tu boleh tengok di FB Radio IKIM. Subhanallah, bila kita tengok dia lain daripada kita mendengar. Mungkin yang ialah kalau di dalam kereta tu mereka perlu mendengar, tapi kalau ada yang berkesempatan untuk tengok tu, rajin-rajinlah tengok muka kami ni kan. Nanti selalu dia Syafiq kan, saya kalau pergi saya macam pernah dengar lah suara dia, muka dia tak pernah tengok tapi dia dengar suara tu, dia kata macam ada tu yang dalam Kelvin tu. Itulah kan. Jadi insyaAllah betul. Sebab tu pentingnya tengok. Semoga apa yang kita nak kongsikan pada pagi ni memberi manfaat kepada kita. Sebab kita kena tahu tentang apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dah sebut mengenai secara umum asasnya. Saya suka asas tu perlu diperkukuhkan supaya kita tidak melanggar perkara-perkara yang menjadi asas perbincangan para alim ulama. Tadi kita dah bincang mengenai toleransi. Kita dah bincang bahawa kita, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan semua manusia beriman kepada Allah, tetapi manusia inilah yang memilih untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, bukanlah menjadi tiket untuk kita memusuhi, kita berdendam, kita orang kata tidak peduli. Di sana bagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tunjukkan. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena faham bahawa di sana ada batasan-batasan syarak.
walaupun kita rasa apa salahnya, inilah toleransi yang Islam ajar. Betul, toleransi yang kita nak lakukan, di sana pasti ada batasan-batasan yang boleh kita buat ataupun tak boleh kita buat. Yang ni yang kita kena tahu. Bukan dia datang dengan kita fikir melalui akal fikiran kita semata-mata. Sebab kita kena tahu agama ini datangnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dina indallahi agama di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi panduan tu mesti datang daripada Al-Quran dan datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berbalik kepada soalan Kelvin. Kelvin bertanyakan, boleh ataupun tidak, ni saya recap sedikit, boleh ataupun tidak kita berkongsi rumah ibadat. Kalau subuh orang Islam solat, contoh, kejap lagi mungkin agama lain, kita nak menjimatkan ruang, mungkin kita nak orang kata pelbagai perkara lah, mungkin ada disebabkan darurat ataupun disebabkan terpaksa perkongsian itu. Jadi bagaimana kita nak buat? Baik, kalau kita tengok di konteks di dalam negara kita, konteks Malaysia ini, sebab setiap tempat dia berbeza hukum. Kenapa? Kerana hukum ini dia melihat kepada macam mana keadaan. Contoh yang kita selalu sebutlah hukum ni, kita tahu makan khinzir ini haram. Tetapi bila sampai tahap darurat ni bukan kita duduk rumah, rasa lapar, darurat ni. Kita pun pergi order contohnya. Kan? Kita pergi order khinzir golek contohlah. Kan, kita kata ni darurat ni, tengah lapar. Tak boleh. Ataupun ada orang kata, ustaz, kalau saya masuk hutan, tiba-tiba kita nampak khinzir, boleh tak kita makan? Tak boleh. Selagi mana ada cacing, selagi mana ada ular, itu pun tak boleh. Tapi itu dia punya keharaman dia tak sama macam pengharaman khinzir. Jadi kita kena pergi yang itu dahulu. Dia bukan kita pergi, masuk hutannya tak ada makanan, khinzir kita cari. Jadi darurat bagaimana? Itu yang kata perubahan hukum. Begitu juga yang kita, kalau kita hari ni solat, kita solat berdiri. Kan? Antara rukun solat kita solat berdiri. Tapi kalau kita tak mampu, nampak perubahan hukum. Tak mampu, solat dalam keadaan duduk. Begitu juga, kita tak boleh pukul sama rata. Hukum ni semua sama. Maknanya ustaz, kalau kita tengok di Baitul Maqdis contohnya, kan? Ibadah masjid Baitul Maqdis, semoga Allah berikan kebebasan kepada umat Islam, kemenangan insya-Allah. Amin. Kita doakan ramai-ramai. Bagaimana Baitul Maqdis, kalau kita lihat orang Islam dia solat, kemudian di sana ada juga golongan Yahudi yang melakukan ibadah mereka. Jadi perkongsian itu adakah kita boleh buat di Malaysia? Ini persoalan dia. Kalau kita tengok di airport, contohnya di airport, mereka berkongsi ruang untuk ibadah. Ada setengah airport ni dia kata siapa nak buat ibadah, situ tempat dia, tak kira lah apapun agama. Jadi adakah kita nak kata mana boleh, kamu kena sediakan kami satu ruang khas. Jadi ini persoalan-persoalan yang berbeza tempat, berbeza hukum. Tu kita kena faham. Bukan ulama ni saja-saja tak apa, kalau ini boleh, yang ni tak boleh. Kadang-kadang kita kena faham kenapa. Kalau di Malaysia, contohnya di Malaysia, kita tidak ada sebab. Kita ni yang berkongsi rumah ibadat ni yang berkongsi. Masjid pelbagai multifunction. Maknanya masjid kejap lagi dia tukar pula ibadat lain, kejap lagi dia tukar. Yang ni yang kita sebut, bukan parking parking ni lain. Jadi kita sebut mengenai perkongsian rumah ibadat, ada tak sebab-sebab yang menyebabkan kita kena kongsi? Ini persoalan dia. Maka kata ulama, kalau di Malaysia ini tidak ada punca, tidak ada sebab pun kita nak berkongsi, sebab ruang banyak, semua tempat-tempat ini yang kalau mereka nak buat ibadah, kita tidak halang. Memang kerajaan benarkan. Kalau kita tengok di Kelantan contohnya, ada patung Buddha terbesar di Asia. Kemudian kalau kita tengok di Batu Cave, ada patung yang besar yang dibuat. Kemudian pelbagai yang bagi kebebasan agama mereka dibenarkan. Dan kita di Malaysia juga dibenarkan untuk membuat masjid dengan mengikut peraturan dan sebagainya. Jadi toleransi ini, alhamdulillah kita hidup dalam keadaan aman. Inilah Malaysia yang dicemburui oleh dunia.
Sebab itu kalau kita kata boleh ataupun tidak kita nak kongsi rumah ibadat Kelvin di Malaysia ini, saya rasa tidak ada keperluan. Itu jawapan dia dulu. Tidak ada keperluan sebab keperluan ini dia bergantung kepada keadaan. Itulah fleksibelnya hukum hakam. Sebab kalau sekiranya tidak ada keperluan, kenapa kita nak pergi solat contoh? Saja-saja DJ Syafiq, kejap lagi kita pergi gereja, kita solat lah kat sana. Kan contoh. Tak dibenarkan. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, pandangan iaitu Imam Syihabuddin Ar-Ramli, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pandangan majoriti ulama Syafi'i mengatakan hukumnya haram untuk kita masuk di dalam rumah ibadat tanpa sebab, dan jangan kata kita ni solat, kita masuk tanpa sebab. Tanpa sebab saja suka-suka kita nak masuk. Tak dibenarkan di dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Kena kewujudan patung-patung. Maknanya kita kena faham. Kalau jangan kata solat, nak masuk itu pun kalau tanpa sebab. Melainkan kalau ada kawan yang ajak, contohnya ada kenduri yang kawan baik bernikah contohnya, masuk tapi kita ada di sana pula garis panduan yang lain. Kalau orang kata sebab tempat yang demikian kita tak boleh saja-saja saya nak masuk lah. Melainkan kalau kita nak berdakwah, kalau kita ada sebab, maka itu dibenarkan kata para alim ulama. Dan pandangan ulama-ulama ada di dalam, contohnya dalam mazhab Abu Hanifah kata makruh, ulama pun berbeza pandangan. Imam Ibnu Qudamah kata harus, dibolehkan. Ini perbezaan pandangan ulama. Cuma kalau kita di dalam mazhab Syafi'i ini, maka kita ambil pandangan mazhab Syafi'i tidak dibenarkan. Baik, untuk menjawab soalan Kelvin tadi, kita kata kita tidak ada keperluan untuk buat dalam satu ruang pelbagai ibadah. Tidak ada keperluan di Malaysia. Kalau kita tengok luar negara macam mana? Baik, ulama sebut, sekiranya dalam keadaan darurat, maknanya kita tak boleh nak solat orang Islam ni, Kelvin, DJ Syafiq, senang, mudah. Sebab apa? Sebab Allah jadikan bumi ini masjid untuk kita solat. Mana kita nak pergi, yang penting bersih, tidak ada najis, kita boleh solat. Tetapi kadang-kadang bila solat di tempat awam ini ataupun dia akan menyebabkan fitnah berlaku dan menyebabkan kesukaran, kepayahan, mungkin polis akan tangkap ni di luar negara. Jadi pada ketika itu kita nak solat ada ruang yang disediakan, mungkin ruang itu pelbagai ibadah yang dilakukan, maka kata ulama ketika itu tidak ada ruang, melainkan itu maka dibenarkan. Cumanya itu pun ada garis panduan. Tak boleh kita menghadap patung-patung. Kena alihkan sedikit supaya tidak ada patung di hadapan kita. Kalau ada pun kita kena tutup. Kan kita kena tutup. Ini panduan ulama, bukan semudah ABC kita kata semayang je lah, niat kita kerana Allah. Tidak. Sebab ulama membincangkan mengenai sejarah bagaimana Nabi SAW, bagaimana para sahabat, itulah yang dibincangkan oleh para alim ulama. Baik, kita dah faham. Kalau ada sebab yang sangat darurat, maka baru dibenarkan. Kalau tidak, kita pilih tempat-tempat yang lain kerana dijadikan al-ardu, iaitu muka bumi ini sebagai masjid. Kita boleh solat. Yang penting bersih dan suci. Sedikit saja DJ Syafiq. Sedikit saja lagi mengenai soal parking. Kata para alim ulama, para mufti kita pun telah berbincang mengatakan bahawa tidak jadi salah untuk kita, kalau tadi rumah ibadat itu pun ada ruang, ada orang kata perbahasan, maka kalau ruang parking ini tidak menjadi masalah. Kerana apa? Kerana kata para alim ulama, berkongsi ruang letak kenderaan antara masjid mungkin dengan gereja ataupun dengan kuil ini harus dan dibenarkan. Tidak jadi masalah. Itu tidak termasuk dalam kita membantu dengan perkara yang buruk. Tidak. Itu tak termasuk kata para alim ulama. Dan perbahasan ulama pun katakan kalau kita lihat atas keperluan-keperluan tertentu kita boleh masuk di dalam rumah ibadat orang lain. Mungkin dalam keadaan darurat tadi kita nak solat, kalau itu pun ruang yang diberikan, kalau dalam keadaan darurat pun dibenarkan, maka apalah kalau sekiranya parking itu dikongsi. Macam yang di Tongkang Yat, Mergong itu berkongsi parking. Kalau hari Jumaat, orang Islam parking dekat kuil sebelah tu. Kan kalau hari-hari yang tertentu, mereka pula minta
guna ruang parking, maka tidak jadi masalah perkongsian parking, kerana parking ini adalah secara umum, tidak melibatkan tentang ibadah secara langsung, maka kata ulama tidak jadi masalah. Tetapi yang tadi kita bincangkan adalah berkongsi rumah ibadat. Kalau di Malaysia tidak ada keperluan, tak perlu pun diwujudkan, kerana alhamdulillah kita di sini semua aman, makmur, bahagia. Tetapi kalau di luar negara, bergantung pada keadaan. Sama ada keadaan itu, kalau sekiranya dah sampai tahap darurat, maka kita ada juga di sana garis panduan, kita ubah sedikit. Maknanya kalau patung di situ, kita ubah supaya tidak menghadap patung secara langsung, ataupun kita tutup patung itu supaya kita solat tanpa melihat patung. Ini garis panduan yang diletakkan oleh para alim ulama. Semoga apa yang kita bincangkan dengan soalan Kelvin ini, kita nampak, ya Allah, hebatnya Islam. Kepelbagaian hukum itu kita nampak bergantung kepada situasi masing-masing. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu dia doktor, jelas apa yang kita bincangkan ini, bagaimana keadaannya, prinsipnya, adab-adabnya ataupun akhlak-akhlaknya, apatah lagi hukum-hukum yang terlibat yang perlu kita patuhi, terutamanya tertakluk kepada umat Islam dalam amalan ibadah kita. Ini penting kat situ kan, seperti apa yang doktor sebutkan tadi, dan di awal tadi doktor sebutkan berkaitan dengan toleransi. Bagaimana kita ada kita dengan ibadat kita dan orang bukan Islam dengan ibadatnya yang tersendiri, asalkan tidak bercampur baur dan juga tidak bertentangan dengan akidah dan juga syariat Islam. Masya Allah doktor, jelas doktor, apa yang kita bincangkan ini sangat memberikan manfaat. Terima kasih saudara Kevin Q sudi bawakan soalan untuk bincang-bincang kita dengan penuh harmoni dan kita faham memahami antara satu sama lain. Doktor, terima kasih banyak doktor. Kita akan jumpa lagi untuk sesi yang akan datang menerusi perkongsian rancangan Kelvin Bertanya. Moga baik-baik untuk doktor di sana, insya-Allah doktor. Jumpa lagi. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus ikuti bola bicara kita menerusi perkongsian di rancangan Kelvin Bertanya. Dan untuk anda, kalau ada soalan pertanyaan, boleh terus hantarkan. Kalau mungkin kita boleh bawakan sesi soal jawab itu untuk perkongsian kita pada siaran yang akan datang, insyaAllah. Okay? Dan kekal bersama IKIM FM, banyak lagi perkongsian selepas ni. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Yang tahu isi hatimu. IKIM FM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Di dalam Islam disebutkan suatu kaedah lil wasaili hukmul maqasid. Hukum pada sesuatu cara ataupun gaya mengikut apa hukum tujuannya. Kerana itu Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal. Demikian hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang sama, iaitu mencari yang halal adalah suatu kewajipan. Bagaimana sesuatu yang halal itu, rezeki yang halal itu digapai, diperolehi kalau tidak dengan bekerja? Maka kerja itu juga adalah suatu yang baik dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan pekerjaan itu adalah suatu pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan sesuatu yang haram ketika melakukan pekerjaan itu. Mawib menawarkan kursus asas pemprosesan produk berasaskan ikan, otoshimi dan surimi. Tawaran dibuka kepada penerima bantuan Mawib dalam kategori asnaf yang ingin mempelajari ilmu baru dalam penghasilan produk ikan serta yang berhasrat untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Tarikh tutup permohonan pada 21 Februari 2024. Sebarang pertanyaan berkaitan permohonan, sila hubungi unit pengurusan Agro Mawib 0326399000 atau layari www.mawib.gov.my. Patut dah puji Allah bila bangun daripada tidur. Patut sangatlah tuan-tuan, Allah dah matikan kita, kemudian Allah yang bagi kita hidup balik pagi tu. Ni apa semua yang kita dapat ni tuan-tuan, subhanallah, semuanya mampu untuk kita lakukan.
bila Allah kejut balik kita daripada tidur. Maka tak patut sangat bangun-bangun lupa dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Jalan mujahadah